Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita sambung pada muka surat 108. Dalil-dalil dari penjelasan para ulama. Kita selesai sebut kemarin dalil daripada as-sunnah. Dalil kepada dia ni? Dalil kewajipan mengikut sunnah. Ittiba' salafus salih. Wajibnya kita turut salafus salih. Daripada Al-Quran ada berapa dalil? 4 ke 5. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 137. Yang kedua surah Al-An'am ayat 153. Yang ketiga surah An-Nisa ayat 115. Yang keempat surah At-Taubah ayat ke-100 dan surah Ali Imran ayat 110. Ada 5 dalil. Daripada as-sunnah kita baca berapa hadis mari? 1 hadis Abdullah bin Mas'ud. 2 pun hadis Abdullah bin Mas'ud khairun nas. Kemudian hadis Al-Irbad yang ketiga. Yang keempat hadis ahli kitab berpecah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 hadis yang menunjukkan kewajipan kita menurut salafus salih. Hari ni pula nak tengok dalil daripada penjelasan para ulama itu sendiri yang menunjukkan wajibnya kita turut salafus salih. Yang pertama kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah. Ni siapa kata ni? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ittabi'u, hendaklah kamu semua mengikuti. Turut je kerjaanmu, turut. Bila sebut turut ni, maknanya jangan apa dia? Jangan pandai-pandai awak jalan sendiri. Kalau orang yang kita turut pergi straight, kena straight. Kalau dia berhenti, kena berhenti. Kalau dia kona, kena kona. Tu makna tu. Jangan pandai-pandai, kau ni jauh ni, kau ni dekat ni. Kita tak kenal apa jalan, tapi agak-agak. Kau ni shortcut ni, shortcut. Masuklah, masuk. Gigi kena kandang harimau. Kalau ladang limau tak apa, beri makan limau. Gigi kandang harimau. Ittabi'u wa la tabtadi'u, janganlah kalian berbuat bid'ah. Maknanya selagi kita turut, kita di atas sunnah. Kita tak turut, kita telah melakukan bid'ah. Faham tak? Selagi kita turut, kita di atas sunnah. Kita tak turut, maka dinamakan kita telah buat bid'ah. Wala tabtadi'u, jangan kamu buat bid'ah. Faqad kufitum, sesungguhnya kalian telah dicukupi dengan Islam. Kufitum, kamu telah dicukupi dengan apa dia? Dengan Islam ni. Wa kullu bid'atin dalalah, tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Jelas kata-kata dia, pendek lagi padat. Boleh ngapa ni? Boleh tak ngapa? Ingat tak ngapa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah. Ingat ke tak? Cuma pas minit.
ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dalalah. Hakim baca. Jangan tengoklah. So ngapa ke? Hazri. Pilih nak jak air ke nak cawer. Jak air plastik, cawer kaca. Redah ni. Baca. Ittabi'u. Ahsanti. Tak malu ke? Suka dia. Ikhwan kenapa apa? Dania. Ikhwan. Tengok buku pula dah. Berat penat lah. Pilihlah nak cawer ke nak jak. Tu baru pendek, sebaris ya. Nak hafal 5 baris lagu mana? Katanya Ibnu Mas'ud lagi, kata-kata dia lagi, innallaha nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. Ni kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Kenapa faham Malik hal ini? Kita nak menjawab satu tuduhan liar kepada almarhum Tok Guru Niazi. Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya. Innallaha nazara ila qulubil ibad. Allah perhati kelih hati hamba-hamba dia ni. Fawajada, dan Allah mendapati qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih Nabi Muhammad sebagai utusannya dan Allah memberikan risalahnya kepadanya. Okey, kita faham setakat tu. Faham? Katanya Abdullah bin Mas'ud, Allah tengok ke dalam hati hamba-hambanya. Allah tengok ramai ni hamba Allah ni sejak daripada Nabi Adam sampai pada hari terakhir kiamat. Ramai tak? Ramai. Tengok dalam hati-hati manusia. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah dapati hati Nabi Muhammad tu ialah sebaik-baik hati manusia. Kita biasa dengar tak satu video Tok Guru Niazi ngajar di media ilmu cara ke Maulidur Rasul. Tok Guru sebut Nabi Muhammad ni sebelum jadi Nabi, dia ni Muhammad serupa mamat kapur. Tak rasa dengar video tu? Video yang digunakan oleh orang untuk hentam Tok Guru Niazi habis-habisan. Tak rasa dengar? Biasa ke? Ustaz Kazim parok. Kalau ada orang cakap macam tu, tampar je muka dia. Tak Kazim ke dia perak, tampar je muka dia. Tak kira dia tengguru ke, dia ustaz ke, tampar je. Nak tampar je dia tu. Ustaz Kazim kena. Kalau sudah bodoh, kalau sudah jodoh, silap. Kalau sudah jodoh, okay. Payah tak? Dia kalau huruf depan ni ubah lalu. O-D-O-H, okay. Jodoh boleh, bodoh boleh, hodoh boleh. Kalau sudah hodoh.
Tok Guru kata Nabi Muhammad ni sebelum jadi Nabi dia ni manusia biasa. Selepas umur 40 tahun Allah Ta'ala lantik dia jadi Nabi. Dan mulianya Nabi dengan ar-risalah, dengan kerasulan. Salah ke Nabi kata, Tok Guru kata gitu? Allahnya hentam habis-habis sebab dia kata mana boleh Allah Ta'ala pilih Nabi ni selepas 40 tahun. Bodoh benar Allah Ta'ala ni. Adalah orang yang kata gitu. Dia tak jumpa hadis Ibnu Mas'ud. Hadis ni dah hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Lihat Majma'uz Zawaid, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Hadis ni sahih. Katanya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud kata dia, Allah melihat ke dalam hati-hati manusia. Allah tengok semua hati orang. Hati kita, hati semua makhluk-makhluk, hamba-hamba Allah ni Allah tengok belakang. Lepas dia cek dalam banyak-banyak hati ni, hati Nabi Muhammad ni sebaik-baik hati manusia. Mafastafahu li nafsih, maka Allah bila dapati hati Nabi Muhammad ni hati terbaik, fastafahu li nafsih, Allah pilih Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Fabata'athahu birisalatih, dan memberikan risalahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis ni, salah kau kalau Tok Guru ni Aziz royak Allah tengok dalam ramai-ramai Muhammad hak ada ni, tengok Muhammad hak duduk Mekah ni, Muhammad hak paling jauh, maka Allah pilih Nabi Muhammad sebagai rasul. Salah kau tak salah lah. Betul-betul serupa hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Tapi orang yang tak ngaji nyetai tu tak mudah Tok Guru Aziz. Baik. Lepas Allah Ta'ala tengok hati dan pilih Nabi Muhammad sebagai Rasul, summa nazara fi qulubil ibad, Allah tengok lagi ke dalam hati-hati manusia. Ba'da qalbi Muhammad, selepas hati Nabi Muhammad. Okey, tengok, ambil Nabi tak tepi. Hak ni special. Dah jadi Nabi. Tengok lagi, tengok. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, maka Allah dapati hati sahabat-sahabat Nabi ini sebagai apa dia? Sebagai hati yang paling baik selepas pada hati Nabi Muhammad. Allah dapati apa dia? Hati-hati sahabat-sahabat Nabi ini merupakan hati yang paling baik sesudah Nabi Muhammad. Kalau kita kecek mudah, manusia yang paling baik selepas Nabi Muhammad ialah para sahabat ridwanullahu alaihim. Sahabat yang paling rendah taraf dia pun nak banding dengan orang yang paling alim zaman kita ni tak akan tercapai. Sahabat yang paling rendah kita kata, siapa dia? Ikutlah duduk di Arab, duduk di Badui tu. Jaga temu dengan Nabi, tapi dia beriman pada Nabi, dia pernah hidup sezaman dengan Nabi, maka dia tu radhiyallahu ta'ala anhu. Kita ni alim setara mana pun, Tok Guru alim setara mana, tak boleh buh radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh nak buh Ustaz Qamar radhiyallahu ta'ala anhu? Ada tak ada ni? Radhiyallahu ta'ala anhu, tu sahabat Nabi dah. Allah dapati hati-hati para sahabat ni merupakan hati yang paling baik sesudah Nabi, maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping Nabi yang mereka berperang untuk agamanya. Faja'alahum, Allah jadikan mereka wuzara'a nabiyih, pendamping nabinya, iaitu Nabi Muhammad. Yuqatiluna ala dinih, mereka sanggup berperang demi semata-mata menegakkan agama. Fama ra'al muslimuna hasana. Ni kena faham ni hadis ni. Fama ra'al muslimuna hasana, apa yang dipandang kaum muslimin, iaitulah para sahabat Rasul, itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah. Fahuwa indallahi hasanun, maka baik di sisi Allah. Wa ma ra'au sayyi'an, apa sahaja yang mereka anggap tidak baik, fahuwa indallahi sayyi'un, maka benda itu di sisi Allah adalah buruk. Ayat akhir ni digunakan oleh setengah-setengah orang untuk menghalalkan bid'ah. Menghalalkan bid'ah.
Bapa apa nama ni tunggu kubur ni, molek. Siapa kata buruknya tunggu kubur ni? Bagus ke? Semua orang buat belaka. Orang ketua orang apa nama ni duk buat belaka. Tak ada orang kata huduh tunggu kubur ni. Tak ada. Allah. Sekejap Assalamualaikum. Boleh ada satu. Duit ada ke? Tak tahu. 70-80 ke? Tak cukup ya kabel ni. Okey. Tak apa-apa ni ambil. Tak adik tak apa kagak ya. Okey. Baik. Dia kata apa dia? Apa sahaja yang orang Islam pandang itu baik, maka dia jadi baik. Dalil dia ni. Dalil dia diambil ni. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa sahaja yang orang Islam pandai baik, maka ia baik di sisi Allah. Ngati orang mati, siapa dia kata tak baik? Semua kata baik belaka. Okey, orang pakak dia buat belaka. Orang buat tanda, orang anggap dia apa? Dia baik. Menurut Rasul semua orang pakak buat belaka, maka dia anggap pandangnya orang Islam terhadap makhluk, terhadap amalan-amalan inilah baik, maka ia adalah baik. Nak kata gua kita jawab, sebenarnya tafsiran hadis kamu itu salah. Kamu terjemah hadis fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Yang dimaksudkan dengan al-muslimu itu bukan orang Islam seluruhnya. Yang dimaksudkan al-muslimun itu ialah para sahabat ridwanullahu alaihim. Al-muslimuna itu ialah para sahabat, bukannya orang Islam keseluruhan. Berat gitu gak. Kalau orang Islam pakat tengok pakai luaji ketak ni baik gak? Baik pakai skok sikap ni baik tak? Kita ni baca rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kesopanan dan kesusilaan, kedaulatan undang-undang. Tak ingat lama tinggal. Kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Apa makna sopan, susila? Apa yang dipandang oleh manusia sopan, maka sopan lah. Ada seorang gadis Melayu yang tai baju kebaya sebelah sekat lutut, duduk tipu sanggup sini, bunga melah kat ni, ngotai air kat ni, bunga api kat atas ni, senyap kelipah. Semua kata juruh belaka. Allah juruhnya gadis Melayu terakhir, Adakah bila semua kata juruh dia akan jadi juruh? Tak juruh apa? Tudung tak pakai baju ketak, belah pula, salah di sisi agama. Maka tak boleh nak ayat al-muslimun ni orang Islam. Kalau ikut rukun perlembagaan, jadi dah. Sebab orang pakat kata juruh belaka. Dia bukan pada sangkit orang, sangkit agama. Maka al-muslimun di sini tu Nabi kata fama ra'al muslimuna hasanan. Apa yang para sahabat pandang benda tu baik, fahuwa indallahi hasanun, maka perkara itu di sisi Allah juga baik. Fama ra'au sayyi'an. Apa yang para sahabat pandang benda itu buruk, tak baik, fahuwa indallahi sayyi'un, maka di sisi Allah juga tidak baik. Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga berkata, banyak kata-kata dia ni. Yang ketiga, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Kata Ibnu Mas'ud lagi, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, man kana minkum muta'assiyan,
Kalau mana-mana orang, mana-mana kamu ingin nak turut contoh, nak ambil, dia panggil dia idola. Okay, idola, Malaysian Idol. Gadik idola ni, idola gadik idola. Ikut kebanggaan, pujaan. Tunggu ni Aziz idola hati saya, contoh kan. Idola lah sangat. Maya hajat pada malam Jumaat malah. Tunggu ni Aziz tu idola, telah pergilah murabi ummah, idola hatiku sepanjang zaman. Tulis idola, tapi kan tak turut-turut Tunggu ni Aziz buat. Tunggu majmuah tak tinggal, dia terajis majmuah. Nampak tak? Tunggu bangun tahajud tiap malam, dia terajis bangun tahajud. Idola kita mana? Idola ni pujaan, ikut kita nak turut dia. Kalau kamu nak ambil seseorang jadi pujaan, jadi ikutan, falyata'assa bi ashabi Muhammad. Katanya Ibnu Mas'ud, ambillah contoh teladan sahabat-sahabat Nabi. Hendaklah meneladani para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda katanya Ibnu Mas'ud. Kalau mu nak ambil idola, nak ambil contoh, nak ambil teladan, nak turut orang, turut sahabat-sahabat Nabi. Kata sodok karu nak turut penyanyi lah. Dosa karut tu dia pelakon lah, okay. Pemain bola lah, ikut pemain bola awak rambut, tak pernah sabar tak apa, okay. Pemain bola awak rambut coking gitu, gini attack dia duduk dalam hadis sama takut sangat. Ikut pemain bola awak rambut ke dia botok tengah ada tepi, awak kata idola. Kena ambil idola. Siapa dia? Sahabat Nabi. Bapa tu fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban, kerana sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Dari segi hati sahabat-sahabat Nabi ni, Allah tak boleh tik. Okay, tak boleh tik tu. Tik petik. Jangan kena tik kak, kata tik. Ada orang nama tik. Ustaz tik. Biasa dengar? Nama dia Comel Khairul Anwar, tapi tak tahulah sejarah lagu mana. Ustaz Khairul mana? Ustaz tik. Tik. Ustaz tik. Sahabat Nabi ni hati dia tak boleh tik. Comel belaka. Wa a'maqaha ilman, paling dalam ilmunya. Ilmu sahabat Nabi berbanding ilmu kita ni jauh. Tambah-tambah sahabat-sahabat ya dalam ilmunya. Contoh siapa dia? Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud. Orang-orang yang menguasai ilmu, diberi kelebihan oleh Allah atas doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa Nabi baca kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Allahumma faqihhu fid din, wahai Allah faqihkanlah dia dari segi agama, wa 'allimhu ta'wil, ajarkanlah dia ta'wil al-Quran. Bila turun iza jaa nasrullahi wal fath, Umar tanya sahabat-sahabat kibarus sahabah, apa makna iza jaa nasrullahi wal fath? Masing-masing kata kita akan menang, Islam ni akan menang, Islam ni akan menang, Islam ni akan menang, menguasai macam-macam lah duk syarahnya. Bila tanya pada Ibnu Mas'ud, apa makna iza jaa nasrullahi wal fath? Dia kata tempoh Nabi bersama kita sudah semakin pendek, Nabi akan wafat. Nampak dah ilmu tu, ilmu. Allah Ta'ala kata apabila telah datang pertolongan Allah dan juga pembukaan kota Mekah, kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Orang lain kata Islam tu benar, itu secara datar, nampak lihat atas. Tapi di sebaliknya, katanya Ibnu Mas'ud, itu tandanya umur Nabi setelah semakin hampir dengan mati. Wa aqallaha takallufan,
paling sedikit bebanannya, wa aqwamaha hadiyan, paling lurus petunjuknya, wa ahsanaha halan, paling baik keadaannya, qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyih, mereka lah satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li iqamati dinih, untuk menegakkan agamanya, fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka, wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah asar-asar jejak tinggalan mereka, fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, kerana mereka berada di jalan yang lurus. Ini juga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Auza'i wafat tahun 157 mengatakan, isbir nafsaka 'ala sunnati waqif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa kuffa 'amma kuffu 'anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Imam Al-Auza'i sebut, dia kata sabarlah dirimu di atas sunnah. Ayat surah Al-Kahfi tu kan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Siapa ingat? Tak ada hafiz sini. Hafizah ada? Ada hafizah? Entah hafizah? Entah hafizah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersabarkanlah diri kamu, duduk bersama-sama dengan orang yang menyeru kepada Tuhan mereka. Kita nak duduk di atas sunnah ni, ya kena sabar. Sebab itulah kata Imam Al-Auza'i, isbir nafsak, bersabarlah dirimu, ala sunnati, di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Para sahabat sabar dalam apa dia? Menegakkan as-sunnah. Orang kata dia tak heran, orang caci dia tak heran, orang buat hodoh dia tak heran belaka. Sabar para sahabat. Siapakah yang lebih menerima ujian lebih daripada para sahabat? Kita sebut dah cerita, siapa dia? Bilal bin Rabah, kena lagu mana? Keluarga Ammar bin Yasir lagu mana? Siapa dia? Banyak lagi lah sahabat-sahabat yang menerima ujian yang tak tertanggung, tapi mereka sabar. Maka kata Imam Al-Auza'i, isbir nafsak ala sunnah. Kita ni bukannya kena caci, kena keji, bos takat kena nganying je. Tahu nganying? Kena ustazah tu, ustazah mana? Jeng, kita baru-baru nak belajar pakai tudung. Dulu duk melengger spodemo lah. Mari dengan ngajar di Pasir Lada, segera nak berubah pakai tudung. Temu dengan saya ustazah selalu. Ngajar mana ustazah hari ni? Oh ni aku beci ni, ni. Mana? Ceruh nyap-cak tudung. Parti. Janganlah gitu. Sabarlah. Sabar. Orang kata kita macam-macam, sabar sudahlah. Pak Rana dia ahli syurga. Ahli syurga ya bah. Waqif haitsu waqafal qaum, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Jangan sekali-kali kita muyul ni condong lek lain. Kena sikit pakai tak sing ngaji dah. Wa qul bima qalu, katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Wa kuffa amma kuffu anhu, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya. Wasluk sabilaka salafika salih, dan ikutilah jalan salafus salih. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, kerana akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Allah comelnya kata-kata. Kalau kita duduk di atas jalan sahabat, dan manusia yang paling berjaya ni siapa dia? Sahabat. Ada tak dengar kata-kata yang kata kalau nak berjaya kena turut jalan orang yang berjaya? Kita belajar agak, tengok siapa hak berjaya. Nik Nur Madihah berapa A? 21. 21 A. Tak kenal. Nak kenal warna mu SPM tak ambil. Nik Nur Madihah 21 A. Maka dia menjadi ikon.
Oh, pergi bawa rata lah, pergi situ, pergi sini, kongsi pengalaman, kongsi macam-macam hak dia buat. Orang kata kalau nak berjaya, turut orang yang telah berjaya. Dia orang yang paling berjaya atas muka dunia ni siapa dia? Para sahabat. Selepas Nabi Muhammad, para sahabat ridwanullahu alaihim. Maka jangan kita canggahi mereka. Turutlah apa yang mereka lakukan, berkatalah apa yang mereka katakan, buatlah apa yang mereka buat. Tahankanlah diri daripada apa yang mereka menahan diri daripadanya. Maka fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, akan cukup kepada kamu apa yang mereka cukup. Alaika, berkata rahimahullah juga, siapa dia? Al-Auza'i ni, Imam Al-Auza'i kata-kata yang kedua, alaika bi athari man salafa wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara ar-rijali wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Ni penting juga kata-kata dia ni. Hendaklah engkau berpegang kepada athar salafus salih. Alaika, wajib atas kamu, bi athari man salaf, pegang kepada athar peninggalan salafus salih. Wa in rafadaka an-nas, sekalipun orang-orang menolaknya, orang pakat taksir belaka, ngaji sunnah, taksir belaka, kembali pada sunnah. Katanya Imam Al-Auza'i, kamu wajib berpegang sunnah sekemah-kemahnya, sekalipun semua orang taksir. Wa iyyaka wa ara ar-rijali, berhati-hatilah kamu, jauhkanlah diri kamu dari pendapat orang. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataan yang indah. Kalau pendapat tu pendapat orang, ia bukannya salafus salih, mu tengok comel, jauhikanlah dia. Sebab nak banding salafus salih dengan orang hak zaman lah ni tak terbanding. Apa saja hak salafus salih orang taksir, kita pegang kemah-kemih. Tapi kalau orang tu bukan daripada salafus salih aja, walaupun dia hiasi dengan kata-kata yang baik, kita kena pergi ziarah kubur-kubur tutup wali ni. Wak gapo lah, pergi minta lah gapo-gapo ke dia, comel bahasa dia, dia susung, dia kecek, kita terpesona. Oh gitu deh, kena pergi kubur kubur Habib Nuh. Asal dia buat di tepi laut, sekarang duduk di tengah-tengah darat. Sebab karamah daripada Habib Nuh. Dulu anak murid dia takut nak tanam tepi laut, takut-takut hakisah. Tapi karamah Habib Nuh, mari tamu duduk tengah darat lah ni. Masya Allah, comel dia, ngajar kita terpesona. Kena beringat itu bukan ajaran daripada salafus salih. Ziarah kubur ni boleh, tak nak pergi Singapura, tu kubur, pagi-pagi mu bangun suruh duduk kubur, congok, ziarah kubur lah tu. Buat ke tak? Tak buat. Tengok budak le kubur gini paling. Orang tu tengok dah ni apa putih. Mana masuk nakut. Kena buat ziarah kubur sekali. Masuk dia duk congok, cekor. Cekor. Ekor. Kanu yaquluna idza kana ar-rajulu 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq. Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, wafat tahun 110, berkata, kanu yaqulun, mereka para sahabat mengatakan, idza kana ar-rajulu 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq. Jika seseorang berada di atas athar, atas sunnah, maka sesungguhnya ia berada di atas jalan yang lurus. Nak tahu orang ni betul ke tak, tengok dia duduk atas sunnah ke tidak. Perbuatan dia ikut sunnah, kata-kata dia ikut sunnah, maka dia di atas jalan yang benar. Kecepan dia karu, perbuatan dia karu, maka dia bukan di atas jalan yang benar. Nak ciao orang ni, jangan terpesona dengan serban, jangan terpesona dengan janggut, jangan terpesona dengan jubah. Kita ni mudah terpesona. Mata dia mari dengan serban tutup sekat telinga. Ni jenis terbaik tutup telinga.
3 pula tu atas baru so. Pegang sini so 3 serba. Masya-Allah. Lekane wasbah. Kecek kita pun tak putih. Masya-Allah. Kita kecek putih mata dia dah. Ya. Insya-Allah. Dia kata kecil, tahu kita pun heran mana. Ramai orang terpesona, masya-Allah. Syekh ni mulut dia berkata-kata dengan kita tapi hati dia dengan Allah. Mampu mana ada orang tu kecek tapi hati dia tapi terpesona. Kisah saya dia tak aja lala sikit, tak aja lala. Dia kecek kita tapi hati dia berzikir pada Allah. Ya Allah. Dia nak sembel dengan Allah. Terpesona. Kabar-kabar dia ngajar ilmu kan. Ada berita mari. Allah, sedih kita dengar. Seorang wanita ditangkap khalwat dengan guru agamanya. Hak sedihnya, guru agama ni ia mengajar sunnah. Siapa ke hak tina ni bersikap dingin dengan suami. Sebab suami dia kata pengamal bid'ah. Berahi kau ngatik. Bukan jahat ke apa dah. Tu lelaki dia ni kaki ngatik lah. Kaki buat bid'ah. Ya ni belajar sunnah. Gotu sunnah, goni sunnah. Tak aja sahabat. Gerung kita. Dah tu baca. Allah, kau lupa. Jadi 2 tahun duduk ngaji ni. 2 tahun dah dingin dengan suami. 2 tahun. Dia hasut pula anak-anak dia. Anak dia 10 hingga 15 tahun. 3 orang, 10 seorang, 12 seorang, 15 seorang. Dia hasut supaya jangan baik dengan ayah. Ayah tu mubtadi', ahli bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, finnar. Allah. Dan di masa yang sama dia tak sedar dia buat dosa lebih besar, curang kepada suami. Dia duk tubiklah dengan ustaz sunnah ni. Buat sunnah oleh kata. Mungkin buat sunnah, buat punuh oleh kata. Masa ditangkap dalam keadaan yang amat mengaibkan, yang amat memalukan. Wal'iyazubillah. Ini kadang-kadang kita terpesona ni, terpesona. Naik pula kereta persona. Habis ni. Aduhlah. Kita nak tengok orang tu betul tidak, bukan dengan serban dia, bukan dengan jubah dia, bukan dengan janggut dia, tapi dengan tengok tindak tanduk dia, kata-kata dia. Dia kecek tu buah dia ke buah Nabi. Dia pakai jaket, pakai bush jaket, necktie, tapi dia qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Kan? Kita tak boleh terima. Baru ni mari Syekh Mehdi Akif daripada Mesir, Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Dia mari 2 tahun lepas. Mari jumpa dengan Mursyidul Am PAS Tok Guni Aziz. Sama-sama tua, sama-sama jawatan serupa, sama-sama alim. Tapi hak ni Tok Guni Aziz dengan serban dia, dengan jubah biasalah cara dia. Syekh Mehdi Akif ni dengan nektar, dengan jaket, kasut kulit, piyah tak pakai botol Mesir. Dari segi alim, sama-sama alim. Dari segi jiwa Islam, sama-sama jiwa Islam. Tapi suasana dia, tempat dia lagu tu. Okay. Syekh Hasan Al-Banna bus jaket, ada pakai jubah? Tak ada. Kenal Syekh Hasan Al-Banna? Gambar dia kan? Nektar. Semua suasana dia lagu tu. Jangan menilai orang metara, tak boleh tak siqah ni, tak siqah. Tak siqah. Apa? Pakai luar trek. Mana? Pakai t-shirt, tak siqah. Siqah bukan duduk di seluar, bukan duduk di baju, tak siqah duduk mana? Siqah duduk di ilmu dia. Dia beramal dengan ilmu dia, dia orang siqah. Dia tak beramal dengan ilmu dia, marilah jerebeh jubah pun, serban pun, dia tak beramal dengan ilmu, dia tu bukan orang siqah. Kenapa hal situ? Katanya Muhammad bin Sirin, kalau seseorang itu duduk di atas asar, atas sunnah, percakapan dia, perbuatan dia, fahuwa ala tariq, dia tu berada di atas landasan yang betul. Imam Ahmad bin Hanbal berkata,
Usulus sunnati indana, prinsip ahli sunnah di sisi kami apa dia? At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalalatun. Siapa kata ni? Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Dia kata apa dia? Usul sunnah di sisi kami ialah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat. At-tamassuk, pegang kemah bima kana alaihi ashabu Rasulillah, apa yang berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti jejak mereka. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dalalatun, dan setiap bid'ah adalah sesat. Orang yang tak faham Gida ayat apa dia? Oh, puak-puak salafi tak ada kerja lain. Bid'ah. Dengar tik bid'ah dia reti. Biasa dengar ada ayat salafi wahabi ni tak ada zikir lain. Asal celik mata bid'ah. Celik mata ya bid'ah. Tidur bid'ah. Dia fitnah siapa setara tu, mana ada la ilaha illallah. Tak ada, kecil sikit bid'ah. Yang memperkenalkan perkataan bid'ah ni bukan pokok salafi. Nabi sebut, para imam mujtahid sebut, ni Imam Ahmad bin Hanbal sebut. Dia sebut berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau tengok kitab-kitab Jawi, kitab-kitab lama, Syekh Daud Al-Fatani, anak-anak murid dia daripada Fatani itulah, menggunakan istilah bid'ah ni cukup banyak. Adapun melakukan kenduri pada hari kematian itu adalah perbuatan bid'ah yang sesat. Mana? Bacalah kitab-kitab lama, ada digunakan bid'ah, bukan kita. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, usul sunnah indana at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat baginda dan turut mereka, dan meninggalkan bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi dari penjelasan tersebut, penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Ibnu Sirin, Abdullah bin Mas'ud, kita kumpulkan, kita buat kesimpulan bahawa Ahlus Sunnah meyakini kemaksuman dan keselamatan hanya ada pada manhaj salaf. Maksum, terpelihara daripada silap. Bila kita duduk atas manhaj salaf, kita maksum. Maksum bukan tak berdosa dak, kita jauh daripada kesalahan. Dan juga keselamatan ni hanya ada pada manhaj salaf, bahawasanya seluruh manhaj yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih adalah menyimpang dari as-siratal mustaqim. Apatah kalau kita tunggu pemikiran manusia, lah ni manhaj sosialis, sekularisme, komunisme, hak tu out petang lagi. Ni aliran Islam ni, aliran Islam, kalaulah tidak menurut Al-Quran dan As-Sunnah menurut salafus salih, maka dia tidak ke mana. Turut Quran dah, tapi ikut pemahaman sendiri. Ikut hadis dah, tapi pemahaman sendiri, bukan pemahaman salafus salih. Kita nak ikut Quran, ikut hadis, ikut pemahaman salafus salih, iaitulah para sahabat ridwanullahu alaihim, tabi'in, tabi'in. Mereka lah yang paling hampir dengan Nabi dan memahami Al-Quran, memahami hadis dengan pemahaman yang betul. Mau tidak ke? Oh, bertahan tafsir lah Quran ni. Nak menguatkan puak-puak dia reka pergi. Dia reka. UMNO ni satu parti yang betul kerana disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Tengok saya panggil wahai orang UMNO. Ni ceramah tahun 70-an mula gitu. 70-an. Nak menarik sokongan orang kampung ni, orang kampung ni ngaji belaka. Nak suruh sokong UMNO. Tengok dalam Quran banyak tempat Allah Taala panggil orang UMNO, wahai orang-orang UMNO, wahai orang UMNO. Amanu ke alif mim nun waw, UMNO. Orang percayalah UMNO. Orang pah pun nak menjawab balik ke mana? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala, betul eh? Assalamualaikum. Anda duk ngajar ni?
Apa tu? Jadi. Nasi udang cikgu di pada tembok. Kod satu dah. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang amna, masuklah kamu semua ke dalam lepah. Ya guna dalil ikut sedap mulut ya. Banyak ayat Quran. Penyimpangan itu sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari manhaj salaf. Semakin banyak mereka salah faham daripada Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang betul, semakin jauh mereka dengan kebenaran. Kebenaran yang ada pada mereka juga sesuai dengan kadar kedekatan mereka dengan manhaj salaf. Kalau mereka dekat, pemahaman mereka dengan salaf, semakin mendekat mereka dengan kebenaran. Sekiranya para pengikut manhaj-manhaj yang menyimpang itu mengikuti pedoman manhaj mereka, nescaya mereka tidak akan dapat mewujudkan hakikat penghambaan diri kepada Allah sebagaimana mestinya selama mereka jauh dari manhaj salaf. Royaklah turut setara mana pun apa yang diajarkan oleh kumpulan mereka, selagi tak turut manhaj salaf, selagi itulah mereka tidak berada di atas kebenaran. Perenggai bawah tu, Ahlus Sunnah meyakini bahawa generasi akhir umat ini hanya akan menjadi baik dengan apa yang menjadikan baik generasi awalnya. Generasi akhir kita ni lah, generasi awal salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'in, okay. Mereka golongan yang diiktiraf oleh Nabi, mereka kumpul yang terbaik. Kalau kita nak jadi baik, turut demo lah, okay. Kita ni generasi akhir, nak jadi baik buat mana? Turut generasi awal. Alangkah ruginya orang-orang yang terpedaya dengan manhaj baru yang menyelisih syariat dan melupakan jerih payah salafus salih. Manhaj baru ini semestinya dilihat dengan kacamata syariat, bukan sebaliknya. Mari pula cara-cara baru ni, nak berzikir pada Allah kena nari, okay. Tu dia bagi manhaj baru. Sahabat mula ada buat gitu? Tak ada. Tapi nak membetulkan apa yang mereka buat ni, maka kata syekh ni kata boleh, syekh ni kata gitu, syekh. Dali apa aku kau syekhmu? Mana? Kalau kecek kasar, dali apa aku kau syekhmu? Kita nak ni zaman sahabat Nabi. Lagu mana mereka berzikir pada Allah? Ada kalau dia main naik kuda gitu, baik buat Gangnam Style. Kerana 8 juta dia bayar, 2 juta 8 minit. Ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalati wa la taghtarra bi kathratil halikin. Ni kata Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad, dia kata ikutilah jalan-jalan petunjuk iaitu sunnah. Tidak membahayakanmu sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Kalau tak ada orang sikit ya, tidaklah membahayakan kamu. Jolo kau jalan kita, tak ada orang lalu ni, orang pakat lagi kau nu belakang tu. Yakinlah kita ikut laluan yang betul. Ada signboard dah. Okay, signboard kita jelas dah. Demo tu hanya mengikut orang yang ramai. Orang pakat di belakang signboard kau ni, tapi kau di belakang ni. Kena turut orang gerung. Jetai masuk dalam agama. Kita nak gini, jalan street nampak signboard tu, okay. Sunnah. Signboard jelas dah. Tapi orang pakat lalu kau ni belakang. Tak ramai lalu kau ni. Tak ramai. Jangan kita ragu. Lalulah mengikut jalan yang betul, walaupun orang itu sikit. Jauhkanlah dirimu dari jalan-jalan kesesatan, dan janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kebinasaan. Jangan lalu jalan sesat, walaupun kamu tengok ramai orang lalu bergeru, motor, kereta, bas, kau ni belakang ni, kau nak kau kanan, kau mana kita ni, kita nak kau nak kau gistrik ni, tetap kamu gistrik. Jangan kamu kau nak terjauh sekali dengan orang. Walaupun ramai, jangan tertipu dengan ramai.
Keluarga tok guru tak buat tahlil, habis orang geger. Sianya ketuk guru, anak-anak tak buat ngatik. Dia boleh kata sial ketuk guru, anak-anak tak buat ngatik. Payah kita. Sebab dia nampak ramai orang dia buat ngatik kan. Mati asal mati ngatik. Mati ngatik. Ngatik tu ki mati lah. Tak mati takkan ngatik pun. Ngatik tak? Tak ngatik. Mati pun ngatik. Bila tak ada orang tak buat, dia menganggap itu salah. Bapa tak buat orang lain buat belakang kan? Bapa tak buat orang lain buat belakang. Kita bukan masalah ikut orang lain, kita ikut sunnah. Sunnah kata tak buat. Lepas pada qamat ada doa, tak ada doa, tapi semua orang pakat tanda tangan. Kita tak takak ni jadi jangga. Takak. Kita ni ngaji dah, belajar dah, tak ada doa selepas qamat, adanya doa selepas azan. Tapi semua hari akak berlaku. Kita tak akak. Tok bila pula keling. Tok bila mana? Jeng kita takut Tok bila. Akak katalah Allahu akbar. Jangan wala taghtarra, jangan kamu tertipu bikasratil halikin, dengan ramainya orang yang rosak binasa. Kau tengok di Yaman tu hari-hari dia panggil hari ziarah kubur Nabi Hud katanya di Yaman kan. Allahu akbar. Ribuan, puluh ribu orang, puluh ribu pergi di kubur Nabi Hud katanya di Yaman. Orang pergi ni dia bukan tahu sunnah ke apa dah. Dia pergi sebab orang pakat pergi belakang je kata segi. Yang mewah tu tak pergi ke kubur Nabi Hud tu, wak pergi duduk rumah boleh doa kepada Nabi Hud tu gak Nabi Hud tak nak doa dia Nabi dah. Orang pakat pergi belakang tak segi. Dia memang orang pakat pergi belakang, orang pakat buat belakang. Kita bukan orang pakat buat, kita ni berdasarkan apa yang sunnah suruh buat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, man adala an madhahibis sahabati wat tabi'ina wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika kana mukhti'an fi dhalika bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu wa nahnu na'lamu anna al-Qur'ana qara'ahu as-sahabatu wat-tabi'una wa tabi'uhum wa annahum kanu a'lam bi tafsirihi wa ma'anihi kama annahum a'lam bil haqqi alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu. Man adala, barang siapa yang berpaling. Adalah ni berpaling an madhahibis sahabati, daripada mazhab sahabat, wat tabi'in, dan juga mazhab tabi'in, wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika, dan berpaling dari penafsiran mereka kepada yang menyelisihi. Siapa-siapa orang yang berpaling daripada siapa? Manhaj ataupun mazhab salaf, berpaling daripada mazhab tabi'in, berpaling daripada penafsiran mereka kepada apa dia? Kepada ma yukhalifu dhalika, apa yang bersalahan dengan mazhab sahabat, bersalahan dengan mazhab tabi'in, bersalahan dengan tafsir sahabat dan tabi'in, kana mukhti'an fi dhalika, dia telah melakukan satu kesalahan. Maka ia telah salah, bahkan disebut bid'ah, bal mubtadi'an, bukan setakat salah dah, bahkan dia tu mubtadi'. Wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uh, kalau dia sebagai mujtahid, mudah-mudahan kesalahan itu akan diampuni. Dia ni mujtahid, dia kaji, ni dia ambil keputusan, padahal keputusan dia tu bertentangan dengan sunnah. Mudah-mudahan dia diampuni sebab dia mujtahid kan. Orang yang berijtihad ni kalau betul 2 pahala, salah 1 pahala. Wa nahnu na'lamu anna al-Qur'ana qara'ahu as-sahabatu, kita mengetahui bahawa Al-Quran telah dibaca oleh sahabat, telah dibaca oleh tabi'in dan yang mengikuti mereka, dan sungguh mereka lebih mengetahui tentang penafsiran Al-Quran dan makna-maknanya. Mana mungkin kita di akhir zaman lebih tahu tafsir Quran daripada sahabat? Betul tak? Quran ni turun zaman sahabat hidup ni. Quran ni turun zaman sahabat hidup, mereka belajar tafsir Quran dengan Nabi direct, maka penafsiran mereka lah lebih tepat, bukannya kita.
Anak rasa makna gini lah. Siapa mu nak rasa-rasa? Mu ni siapa dia? Bahasa Arab pun tak reti sepatah hari. Nak rasa, nak tafsir Quran sendiri, bahasa Arab tak reti. Kasih Ahmad mungkin reti bahasa Arab, tapi dia tafsir Quran ikut ra'yi, ikut pandangan dia. Kasih Ahmad kenal orang tua tu. Allah lah. Ramai orang lagu ni anak rasa, anak rasa. Mu ingat ni Quran ni hak cik mu. Boleh rasa. Mana boleh? Kena ikut pemahaman as-sahabah, kerana Al-Quran turun zaman dia. Ikut pemahaman tabi'in. Sebab apa dia? Sebab tabi'in anak murid pada sahabat. Allahu Akbar. Duk main rasa kita gak habis. Duk main rasa kita jeng. Baca Quran pun ingat gawe dia. Baca Quran semaya, tulis semaya ustaz. Bapa tak khusyuk ingat gawe. Bapa mengenai gawe nama Abdul Rahim. Jeng Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Sebut rahim tu gak ingat. Tulis semaya Abah Rahim. Dia main Abah Rahim. Jeng. Ar-Rahim tu bukan gawe mu, bukan tunai mu. Mereka, kita yakin mereka membaca Al-Quran sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya. Wa annahum kanu a'lam bitafsirih, maka mereka ni lebih mengetahui dengan tafsir Al-Quran wa ma'ani, dan makna-maknanya. Kama annahum a'lam bil haqq, sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran. Allazi ba'atsallahu bihi rasulahu, yang mana Allah bangkitkan dengannya rasulnya. Mana mungkin kita lebih mengetahui daripada para sahabat? Ingat situ sudah. Kenapa kita perlu kembali kepada manhaj sahabat? Sebab sahabat ni lebih mengetahui makna yang sebenar. Mana mungkin kita lebih mengetahui daripada sahabat? Assalamualaikum. Ya Ustaz ni. Jadi ada buku satu. Okay. Ayuh, jadi orang tak yakin ni. Kita ada tetamu hari ni daripada Kuala Lumpur. Tetamu daripada Kuala Lumpur sebab nak ngundi Cepaka ni kan. Jadi Jabatan Pilihan Raya Pemuda Pusat turun. Ada tetamu. Jadi duk bincang maring. Siapa bahagian kenderaan, siapa bahagian layan ni ke apa. Tubik lah siapa dia cara kau makan menu ni. Jadi ustaz raya tak apalah, tengah hari nak sponsor nasi ulai cikgu kali Cepoh. Dan dijemput pada semua hak ada dalam grup ni, pakak kita pergi makan ramai-ramai. Jadi terkejut dia belakang, jolok kau ustaz, kata jolok. Anak sponsor kata, pelik apa makan nasi ulai tak habis 3,000. Ada kasi ulai habis 3,000, tak ada apa 70 riyal tu bayar lah. Jadi hari pakai telefon, jolok kau ni. Ingat telefon nak tanya ke apa dia. Jolok kau makan tengah hari ni. Aku tak pergi baru tahu. Macam-macam orang tak yakin boleh. Sikit lagi. Yang seterusnya, perhatian para ulama terhadap akidah salafus salih. Baik. Tajuk ni sebenarnya bab yang kelima ni apa dia? Dalil-dalil wajibnya kita turut sahabat. Dalil Quran kita ada, dalil hadis kita ada, dalil pandangan ulama telah pun kita sebut. Baik, ia tutup dengan perhatian para ulama terhadap akidah salafus salih. Sesungguhnya para ulama mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap akidah salafus salih. Mereka menulis kitab-kitab yang banyak sekali untuk menjelaskan dan menerangkan akidah salaf ini. Akidah kerana dia ni barang yang cukup penting. Tak ada akidah tak terima amalan. Akidah salah, amalan tak terima. Banyak mana amalan pun akidah mu tak betul. Okay. Tuan terima dak amalan? Terima dak? Ngatik start pukul 12 sampai subuh, ngatik. Ngatik ni start pukul 12 sampai subuh, tapi ke akidah tak betul. Tuan terima, Tuhan tak terima. Derma, banyak dia derma, tapi akidah tak betul, Tuhan tak terima. Buatlah baik setara mana, kebajikan banyak, tapi akidah tak betul,
Dia tak terima. Sebab itulah para ulama memberi perhatian cukup besar tentang akidah ni, khususnya akidah salafus salih. Mereka menulis kitab yang banyak sekali menjelaskan dan menerangkan akidah salaf, serta membantah orang-orang yang menentang dan menyalahi akidah ini dari pelbagai macam firqah dan golongan yang sesat. Ulama dulu bukan setakat tulis kitab, bahkan kalau ada orang yang bersalah akidahnya dengan akidah salafus salih, mereka bantah, mereka tentang, mereka jawab balik persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Ada mari fahami hak bercanggah dengan akidah salaf, mereka tulis kitab tu. Jawapan kepada kumpulan ni, jawapan kepada kumpulan ni. Sebab tu ulama dulu dia cukup-cukup pantai. Mari Mu'tazilah, ya lawan Mu'tazilah. Mari Murji'ah, lawan Murji'ah. Mari apa dia? UMNO, lawan UMNO. Sebab akidah salah. Kerana sesungguhnya akidah dan manhaj salaf ini dikenal dengan riwayat bersambung yang sampai kepada imam-imam ahlus sunnah dan ditulis dengan penjelasan yang benar dan akurat. Benar, akurat ni ke dia? Sahih. Yang sahih. Adapun untuk mengetahui akidah dan manhaj salaf ini, maka kita bisa melihat baik. Dia nak kenal lagu mana manhaj akidah salaf ni, ada dua cara yang boleh kita lihat. Yang pertama, penyebutan lafaz-lafaz tentang akidah dan manhaj salaf yang diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis dengan sanad-sanad yang sahih. Akidah salaf, cara pengecaman, cara nak kenal mula-mula, riwayat dia bersambung dengan sanad-sanad yang sahih. Siapa pada siapa? Rasulullah. Siapa pada Rasulullah. Akidah hak direka oleh manusia, tak siapa ke Nabi, siapa ke an-an pop sekat di syekh dia, tak lagi dah. Dia tak lagi sekat ni apa? Hak dia ni hak asal buat. Hak dia ni hak asal reka, dia ni asal tak siapa sanak pada sahabat, tak siapa pada Nabi SAW. Jadi kita nak cek lafaz-lafaz akidah ni ada asalnya daripada Nabi SAW. Yang kedua, yang meriwayatkan akidah dan manhaj salaf adalah seluruh ulama kaum muslimin yang pelbagai macam disiplin ilmu, ahlul usul, ahlul fiqh, ahlul hadis, ahlul tafsir dan lain-lainnya. Ulama-ulama yang mempunyai kepakaran bidang masing-masing, mereka tak tinggal akidah ni. Tulis kitab fiqh, dia sebut bab akidah. Tulis tafsir, sebut akidah. Tulis hadis, ada bab akidah. Ulama-ulama Islam sejak dia dulu lagi tak pernah tinggal bab akidah ni. Sehingga akidah dan manhaj salaf diriwayatkan oleh para ulama dari pelbagai disiplin ilmu secara mutawatir. Penulisan dan pembukuan masalah akidah dan manhaj salaf seiring, iaitu bersamaan dengan penulisan dan pembukuan sunnah Rasulullah SAW. Lagu mana orang ambil cakna berat tentang hadis Nabi, kawan, pengumpulan hadis. Begitulah dengan akidah salaf ini telah dibukukan sejak daripada dulu lagi. Pentingnya akidah salaf ini di antara akidah-akidah yang lain, iaitulah antaranya ada 4-5 sebab. Ni 5 sebab kenapa akidah salaf ini penting berbanding dengan akidah-akidah yang lain. Yang pertama, bahawa akidah salaf ini seorang muslim akan mengagungkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Adapun akidah yang lain, kerana masdarnya hawa nafsu, maka mereka akan mempermainkan dalil, sedang dalil dan tafsirnya mengikut hawa nafsu. Pentingnya akidah salaf, mula-mula sekali orang yang berakidah salaf, dia akan mengagungkan Al-Quran, mengagungkan Sunnah. Itu simple. Kerana sumber akidah salaf ni Quran Sunnah. Adapun akidah hak lain-lain ni sumber dia entah dari mana, tak tahulah. Akhirnya mereka ambil juga sumber Quran Sunnah ni hanya nak membetulkan kepada dia, nak biar tiung Quran hadis tu serupa dengan dia fikir. Bukan mereka nak membetulkan amalan serupa Quran hadis tak. Faham tak? Ustaz faham. Ulas semula. Contohlah, sebab ada orang cakap lah, saya yakin juga bila kita belajar hadis atau hadis punya makna syariat salam, tapi macam darul hadis kat kita ada apa? Darul hadis ahli hadis yang dikatakan hadis lah, tak sama dia punya makna. Tu Darul hadis pelik sikit nama ya. Darul hadis pelik sikit, Gunung Jerai. Darul hadis yang Kedah.
Itulah nama tu. Nama jangan berhenti setakat nama. Tengok pada pelaksanaan, pada amalan. Ramai ngaku semua lah dipakai ke ahli sunnah wal jamaah belaka. Talu-talu zamihai tak ahli sunnah dia ni. Aswaja. Tapi mubtadi'. Gini. Kalau orang tanya apakah kepentingan akidah salaf? Ada 5. Yang pertama, orang yang berakidah salaf ini, maka dia akan menjadi seorang Muslim yang mengagungkan Al-Quran dan juga hadis. Dia akan buat sebagaimana Al-Quran dan hadis. Adapun orang-orang lain, walaupun nama dia Darul Hadis sekalipun, tapi dia cuba nak putar hadis, putar Quran ni, biar serupa gapo hak dia buat. Kita nak betul amalan dengan Quran hadis. Dia ni ambil Quran hadis nak betul dengan gapo hak dia buat, nak membenarkan apa hak dia kata. Punah janis lalu. Contoh hak selalu Ustaz sebut kan, dia percaya Nabi Muhammad ni bukan manusia, dia nur. Maka dia ambil ayat Quran, innama ana basyarum mislukum. Ayat tu sebenarnya bermaksud sesungguhnya aku ni manusia seperti kamu. Dia ubah, dia kata innama tu sebenarnya inna dengan ma. Sesungguhnya bukanlah aku ni manusia seperti kamu. Tengok Nabi bukan manusia, Nabi Nur Azariza. Jeng boleh kenal nak Azariza. Nabi ni nur, Nabi ni cahaya, Nabi ni bukan manusia, Nabi ni bukan dia cuba ambil Quran, dia pusing biar kena dengan pemahaman dia. Ni hak tolong. Kita ngaji akidah salaf, kita akan memperbetulkan amalan kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, akidah salaf ini akan mengikat seorang Muslim dengan generasi yang pertama, iaitu para sahabat. Kita ngaji akidah salaf, kita akan dah sedekat dengan generasi pertama, para sahabat, tabi'in. Sebab kita ambil direct daripada mereka. Kita ngaji sifat-sifat Allah. Kita tidak mentakwilkan sifat Allah. Siapa tidak takwil? Para sahabat. Hak takwil, hak kedia-kedia ni dah. Kalau kita ambil akidah salaf, maka kita dekat dengan apa dia? Dengan para sahabat. Kita ambil pendapat hak takwil-takwil ni, kita jauh dengan mereka, kita rapat dengan hak takwil-takwil ni. Yang ketiga, akidah salaf ini, maka kaum muslimin dan da'i-da'inya akan bersatu. Kaum muslimin, para da'i, pendakwah ni kalau pakat guna akidah salaf akan bersatu sehingga dapat mencapai kemuliaan serta menjadi sebaik-baik ummah. Hal ini kerana akidah salaf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Adapun akidah selain akidah salaf, maka dengannya tidak akan tercapai persatuan, bahkan yang akan terjadi adalah perpecahan dan kehancuran. La yusliha akhir hadhihi al-ummati illa ma aslaha awwalaha, katanya Imam Malik. Generasi akhir ummah ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama. Sahabat dulu sebelum hari Nabi hidup pecah ke tak? Pecah tak? Pecah. Zaman jahiliah dia panggil. Sebelum Nabi diutuskan menjadi rasul, balah tu ya Allah, Aus dengan Khazraj ni, puak ni dengan puak tu nya, kaum ni dengan kaum tu nya, berpuluh-puluh kaum balah hari-hari. Nabi mari, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu semua. Aus Khazraj bersatu, Muhajirin Ansar bersatu. Jadi kalau kita kembali kepada manhaj salaf, kita akan menjadi seperti para sahabat yang asalnya berpecah akan bersatu. Lah ni mundur pehai kau tu, pehai kau ni, masing-masing dengan cara. Kita kembali pada akidah salaf, kita akan bersatu. Yang keempat, akidah salaf ini jelas, mudah dan jauh dari takwilnya, ta'tilnya, tashbihnya. Akidah salaf ni ya mudah, ya jelas. Ya tidak macam hak duk pehai lah. Allah ni ada. Mana? Ya ada, tapi tidak bertepat, tidak depan, tidak belakang, tidak atas, tidak bawah, tidak kiri, tidak kanan, tidak, tapi ada. Nak pergi ke mana? Allah ada. Mana? Dia tak ada depan, tak ada belakang, tak ada agak, atas tak ada agak, bawah tak ada agak, tepi tak ada, kanan kiri tak ada belakang. Lepas tu Allah ada. Kita mengengau nak mikir, tak ada tapi ada. tak ada tapi ada. Allah.
Tak ada tapi ada. Allah ada tangan ke tak? Tak ada. Allah tak ada tangan. Tu Quran sebut yad Allah tu. Yad tu bukan tangan. Bukan tangan, kuasa. Kuasa. Jadi Tuhan tak ada tangan dalam Quran. Lepas tu kalau nak terima yadun tu ke dia? Yadun tu tangan lah. Baik, yadaka kuasamu. Tak tangan pula. Mu ni ada tangan. Jadi pening. Akidah salah ni tak mudah. Kena ingat akidah salah ni mudah. Sebab itulah sahabat-sahabat yang mari daripada jauh duduk dengan Nabi 45 hari lah. Lepas 45 hari mereka telah boleh kembali ke tempat masing-masing. Untuk apa dia? Untuk menyebarkan Islam. Mari ke Madinah, jumpa Nabi, masuk Islam dengan Nabi, duduk dengan Nabi 45 hari seminggu. Wahai Rasulullah, izinkan aku kembali ke kampung aku untuk aku seru umat aku ni kepada Islam. 5 hari. Yang ngaji ke dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngaji semayah. Tahu mana? Klik. Mudah. Kalau lah akidah ni super sifat 20 tahun tak boleh klik lagi. Dia main derwata sesu saja tu pening. Mana? Kalau akidah ni payah, akidah tidak payah. Kata Allah itu satu, Allah itu esa, Allah Maha berkuasa, cukuplah. Ya jauh daripada takwil, jauh daripada ta'til, jauh daripada tashbih. Gapo dia takwil, ta'til, tashbih? Kita akan jumpa pada muka surat 163 lepas ni. InsyaAllah. Yang kelima, akidah salaf adalah akidah yang selamat, kerana salafus salih lebih selamat, lebih tahu, lebih bijaksana. Aslam pun duduk di salafus salih, a'lam pun salafus salih, ahkam pun salafus salih. Dengan akidah salaf ini akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Oleh itu, berpegang pada akidah salaf ini hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam. Bab yang ke-6, syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru masuk tajuk. Tajuk kita kata syarah akidah sunnah ke? Bab yang ke-6 ni, selepas 109 muka surat baru masuk syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Esok insya-Allah kita akan belajar fiqh lah. Fiqh pada mau kita ni takut-takut nak separuh-separuh. Esok insya-Allah pukul 8 pagi esok. Wallahu a'lam.